أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul Azim. Sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya jugalah dapat sesama kita bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ia sebahagian daripada himpunan amal saleh kita bersama insya-Allah. Salawat dan salam ke atas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, ya para tabi'in, tabi'in. Dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di seluruh dunia agar diberikan kekuatan. Allahumma amin. Dan kita juga berdoa agar kita diberikan kekuatan untuk menempuh ujian kehidupan, agar kita terus diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi insan yang taat padanya sepanjang masa insya-Allah. Hari ini Rabu bertarikh 17 Ogos bersamaan dengan 19 Muharram 1444 Hijrah. Pejam celik berbaki 136 hari lagi kita berada pada tahun 2022. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan.
Dana kepada surau boleh disalurkan kepada Bank Islam 0501-2010-053038, Bank Islam. Ya, syukur pada Allah Ta'ala kita berada di ambang kemerdekaan. Bila kita menyorot kembali peristiwa dipanggil merdekanya tanah Melayu daripada penjajah, sebenarnya kita telah pun memiliki tamadun yang hebat. Nak mengatakan bangsa Melayu ini ataupun tanah Melayu ini tidak memiliki bangsa yang hebat, jawapannya tidak. Ya, kerana orang Melayu ataupun orang yang berada di tanah ini merupakan satu memiliki tamadun yang hebat lah, hebat. Tidak ada orang yang boleh naik kapal lalu melintasi Selat Melaka, melainkan mereka kena faham dan tahu bahasa Melayu. Bahawasanya bahasa yang kita guna sekarang ni adalah bahasa dunia satu ketika dahulu. Hanya saja kita sedar ataupun tidak. Allahu Akbar, ya. Dan disebabkan penjajah datang sehampir 400 tahun, 500 tahun kita dijajah, menyebabkan kadang-kadang kita lupa identiti sebenar, hebatnya bangsa ataupun orang yang berada di tanah Melayu ini. Dan syukur pada Allah Ta'ala, di saat penjajah datang, kita masih lagi mengekalkan agama Islam. Ya, kalau kita pandang bagaimana penjajah datang ke Filipina, penjajah datang ke Amerika Latin, ya, kalau kita tengok Amerika Latin, bagaimana seluruh penduduk di Amerika Latin bertukar bahasanya kepada bahasa Brazil dan bahasa Spanish. Ya, sedangkan mereka memiliki bahasa mereka sendiri. Dan mereka ada agama diorang sendiri. Dan bila mana Portugis dan Spanish datang, seluruh tanah itu bercakap bahasa mereka. Dan syukur pada Allah Ta'ala, kita masih lagi mengekalkan agama Islam, masih mengekalkan budaya Melayu itu sendiri. Ya, kita tidak bertukar dari sudut agamanya, dari sudut bahasanya. Sebahagian ahli sejarawan mengatakan bahawasanya kekuatan orang ini, orang yang berada di tanah Melayu ni, asasnya adalah agama Islam. Adanya agama Islam lah yang telah menyebabkan akhirnya umat di sini di tanah Melayu ini mempertahankan kebebasan mereka beragama, yang mana Sultan pada ketika itu berpegang teguh pada ajaran agama Islam. Alhamdulillah, syukur kita masih lagi bernama Sabran Jamil, bernama Denisha Baharum, bernama nama-nama lah semua yang ada ni, kepada nama-nama Hakat Harun Niza, Siti Atikah Tukimin. Nama ini melambangkan Islamnya kita, sumbangan daripada orang-orang Islam terdahulu kala yang keluar daripada zon selesa mereka, comfort zone mereka, untuk berdakwah sampailah ke tanah Melayu. Dan kita menjadi Islam, itu adalah satu nikmat yang sangat besar di sisi manusia, makhluk ni. Nikmat yang besar sebab kita ada akidah. Berapa ramai Allah tak izinkan memiliki akidah yang salim, akidah yang sempurna. Cuba bayangkan je lah, kan? Jangan betul-betul bayangkan bagaimana kalau Brazil datang, hilang terus. Apa yang hilang tu? Line tak clear. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Line putus-putus. Okey, baik. Sekejap balik. Tak elok juga, tolong beritahu saya akan usahakan sebaik mungkin supaya pagi ni kita boleh live bersama juga. Tapi saya tengok kat handphone saya okey je. Line mana yang putus Okay, so far dekat handphone saya sendiri, so far so good. So maksudnya ada tempat lain ataupun internet tempat masing-masing lah kot, ya. Saya harap semuanya boleh perbaiki line di tempat masing-masing. Tolong respon sahabat-sahabat yang lain kalau line clear, maksudnya tempat yang berkenaan sahaja yang tak clear lah, bukan daripada saya. Kalau daripada saya kira okey. Setia Alam line putus-putus. Jelas Singapura jelas. Terima kasih Kak Jun Purnama, tolong memberi respon daripada Singapura, line clear. Jadi kalau tak clear, mungkin di tempat masing-masing lah, insya-Allah. Jadi subhanallah, kita merasai nikmat kemerdekaan, ya. Nikmat kemerdekaan itulah yang line putus. Ya, ada tempat yang line putus-putus. Baik. Nikmat kemerdekaan itu apa nikmatnya? Kita boleh solat,
kita boleh puasa, kita boleh berzakat, kita boleh bebas ke mana-mana. Cuba bayangkan di saat mereka yang berada di, contohnya di Syria, di Palestin, mereka hidup dengan ketakutan. Ya. Di Syria sebagai contoh, ataupun di Palestin sebagai contoh, mereka tak tahu, mungkin hari ni ataupun malam tadi adalah salaman dan pelukan dan ciuman yang terakhir pada insan yang mereka sayang di dalam rumah. Kerana mereka tidak ada jaminan agar bom tidak meletup di atas bumbung rumah mereka. Ya. Itu di Syria. Ya, di Syria, di Palestin. Maksudnya ada kebarangkalian boleh bom boleh meletup di kawasan kejiranan mereka dan boleh menyebabkan kematian berlaku. Dan subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, Allah Ta'ala hilangkan rasa takut itu. Security, nikmat yang besar ada rasa security, keselamatan. Ya, kita boleh rasa kita boleh tidur malam sebab apa? Ya, ini nak panggil asbab untuk kita boleh tidur malam. Kita boleh tidur malam kerana kita tahu pintu dah berkunci. Cuba bayangkan kita tengah tidur, tiba-tiba security guard kata, "Kak, pintu rumah terbuka lah, Kak." Kita bergegas turun bawah untuk kunci pintu. Boleh tak kita tidur dengan nyenyak di saat pintu rumah kita terbuka seluas-luasnya? Tak payah seluas-luasnya, terbuka sikit. Kita akan jadi sangat suspend. Kenapa terbuka tu? Nampak? Sebab apa? Sebab kita tak ada nilai security, keselamatan jiwa. Rasa, macam mana pintu boleh terbuka? Gitulah. Jadi dengan nikmat selamat itulah kita boleh solat, kita boleh puasa, kita boleh berinfak, kita boleh berkeluarga. Tapi orang ada setengah negara tempat lain tak ada nikmat ni. Tak ada nikmat tenang, nikmat damai. Maka syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah berikan kita nikmat merdeka, nikmat damai, nikmat tenang yang mana kita dapat rasainya sampai hari ini. Syukur di atas nikmat itu. Habis tu syukur tu macam mana kita nak tunjukkan nilai dia? Ke kita sebut syukur tapi tak ada apa-apa boleh buat? Syukur tu bukan di bibir. Syukur itu diterjemahkan dengan taatnya kita pada Allah Ta'ala. Syukur itu dapat terjemahkan dengan taatnya kita kepada Allah Ta'ala. Bersungguh-sungguh kita melakukan ketaatan. Bersungguh-sungguhnya kita buat taat, itulah dipanggil syukur. Dia tak jadi kalau kita sebut kita syukur tapi pada masa yang sama kita buat maksiat. Tak jadi gitu. Kita syukur dan kita buat taat. Mesti dipersembahkan dengan taat. Baik. Boleh berinfak, boleh bersyukur, boleh melakukan ibadah, boleh berqiyamul lail dengan tenang. Boleh insya-Allah. Baik. Kita menyambung perbahasan peringkat rintangan. Ada 4 perkara yang sering kali dilakukan oleh para wali Allah. Ya, ada 4 perkara yang sering kali dilakukan oleh para wali Allah. Betul Kak Lin, syukur itu kita melakukan ketaatan. Baik, ada 4 perkara. Yang pertama, para wali Allah ni, kita bicarakan dulu orang yang taat ini dia menelusuri perjalanan para wali Allah. Wali Allah ni siapa tuan-tuan? Wali Allah ni boleh jadi sesiapa saja. Tapi apakah dia punya jalan dia? Para wali Allah ni dia mengikuti apa yang Allah Ta'ala suruh dan apa yang Allah Ta'ala larang dia tinggalkan. Ya? Dia mengambil martabat wara'. Dia ada 2 kan, tadi itu kita bicarakan. Dia ada yang syarak, dia ada wara'. Apa maksud syarak? Syarak ni apa yang Allah Ta'ala letakkan syariatnya lah. Itu panggil syariat. Orang yang ikut dipanggil orang syariat lah, orang syarak lah. Apa halal, apa haram, apa mubah, apa sunat, apa makruh. Jadi orang yang mengikut syariat ni dia meninggalkan apa yang Allah larang dan dia melaksanakan apa yang Allah Ta'ala apa yang Allah Ta'ala sarankan, suruh kita buat, wajib buatlah. Tetapi orang yang melalui jalan wali Allah ni, ataupun orang yang melalui inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka melaksanakan ibadah wajib dan meninggalkan maksiat. Pada masa yang sama mereka melakukan ibadah sunat dan meninggalkan perkara-perkara makruh. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka ni tidak ada sedih dan tidak ada takut, dan mereka sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, barang siapa menyakiti para wali Allah maka dia mengisytiharkan perang dengan Allah Taala. Jadi para wali Allah ni
besar dalam masyarakat kita ni, dia ada bersama dengan kita. Sebab tu jangan simply-simply, jangan sewenang-wenangnya kita merendahkan orang, buat tak elok dengan orang kerana kita khawatir, kita tak tahu sama ada dia adalah wali ataupun tidak. Baik. Maka ada 4 perkara yang seringkali para orang-orang alim, orang-orang baik ni akan melakukan. Ya. Yang pertama, mengosongkan perut, yakni banyak puasa. Ya, para wali Allah ni dia ambil jalan warak. Jalan warak ni benda sunat dia promosi, dia buat sungguh-sungguh, benda makruh dia tinggalkan. Begitu. Mengosongkan perut, yakni memperbanyakkan puasa. Yang kedua, tidak banyak berkata-kata. Benda berkata-kata ni benda mubah, benda harus. Tapi para wali Allah ni, dia berkata-kata banyak pun dia cuba elak. Itu nombor 2. Nombor 3, dia menjauhkan diri dia daripada pergaulan bebas. Maksudnya kalau tidak ada sebab yang utama untuk dia bergaul bebas, maka dia tidak akan bergaul bebas. Ya, dia tidak akan bergaul bebas. Dia akan pilih untuk tidak bercampur secara campur lelaki perempuan. Sebab apa? Sebab di situ ada fitnah yang lebih besar. Dia cuba elakkan diri dia daripada fitnah yang besar ini. Itu dipanggil wali Allah. Ataupun itu jalan yang dilalui oleh para wali Allah. Dia mencuba menjadikan diri dia lebih baik daripada sebelumnya. Yang keempat, selalu mengerjakan ibadah malam. Ya, selalu mengerjakan ibadah malam. Begitu. Ya. Maka seorang arif berkata, lapar adalah keutamaan kita. Maksudnya segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita, baik berkesempatan menjalankan ibadah, mencari keselamatan, kemanisan ibadah, ilmu dan amalan yang bermanfaat, semuanya adalah kerana lapar dan sabar yang ditujukan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang para wali Allah ni dia banyak berpuasa sunat. Dia buat benda sunat ekstra daripada orang lain. Dan dia meninggalkan benda makruh. Dan kita kena ingat, jalan warak ni bukanlah jalan untuk kita menghukum orang. Tu kena tulis tu. Jalan warak bukan jalan untuk kita menghukum orang. Kalau orang tak nak melalui jalan warak, maka kita tak boleh paksa dia. Contohnya macam dia tak nak puasa sunat. Dan kita tak boleh kata, teruknya awak ni, awak tak sembahyang tak puasa sunat tak boleh. Dia tak nak solat ba'diyah qabliyah, dia tak buat. Kalau dia tak buat, dan tak apalah. Ya, kita tak boleh memandang hina dia kalau dia tak buat solat ba'diyah qabliyah. Melainkan kalau dia tak sembahyang fardu, dan itu big issue lah. Awak tak sembahyang zuhur, berdosa, itu tak apa. Tapi awak tak sembahyang ba'diyah qabliyah, itu jalan warak. Jalan warak ni kita yang pilih. Kita nak buat ekstra. Allah Ta'ala sediakan platform untuk kita buktikan kita ni lain daripada yang lain, dengan kita maksimiskan ibadah sunat. Kita optimiskan cara nak buat ibadah, dan kita tinggalkan maksiat. Itu kaedah kita nak jadi jalan warak. Perlu ke jadi orang yang warak ni? Perlulah. Siapa orang yang paling warak di kalangan manusia selepas para awliya, selepas para anbiya? Para sahabat. Paling tinggi kewaliannya adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq wali yang paling tinggi sebab dia kawan sahabat. Dia kawan Nabi SAW. Kita dah dulu dalam kitab Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah menjaga kamu, karangan Dr. A'in Abdullah Al-Qarni. Bagaimana pengarang kitab menceritakan wali yang paling tinggi adalah Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq dianggap sebagai wali yang tertinggi, wali Allah yang paling tinggi. Kerana apa? Kerana ceritanya, dirinya disebut di dalam Quranul Karim. Jadi para sahabat Nabi SAW semuanya adalah para wali yang paling tinggi. Dan wali Allah ni, dia tidaklah memilih jalan untuk melihat diri, ataupun dia memilih untuk orang melihat dirinya dengan kelihatan zuhud. Yang dia tidak mempamerkan kesederhanaan yang menyampaikan diri itu dihina ataupun dipandang kesian. Kesiannya dia, waraknya dia, ya Allah, baju compang-camping, berkedut-kedut. Tak ada. Ya, wali Allah ni dia hidup macam biasa. Dia hidup macam biasa, cuma kalau dia dengan orang ramai, saya minta maaf ya, saya kena beransur. Minta maaf ya, saya nak kena sembahyang duha kejap. Minta maaf ya, saya puasa hari ni. Dia wali ni, dia go macam tu.
dia akan berada pada situasi begitu. Dan dia bukanlah pada pakaiannya, kerana para sahabat menunjukkan keterampilan, kebaikan mereka ketika berpakaian. Dan para sahabat juga bekerja bersungguh-sungguh dalam mengejar kekuatan ekonomi. Tetapi apabila mereka memiliki kekuatan ekonomi, mereka pulangkan kembali harta itu ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh baik. Maka sama jugalah dengan menjauhkan pergaulan bebas, tidak banyak bercakap, banyak mengosongkan perut, malah mengerjakan ibadah malam. Baik. Kita masuk bab bawahnya, iaitu hati. Jika hati seseorang rosak, maka akan rosaklah segala-galanya. Jika hati baik, maka seluruhannya akan jadi baik juga. Ini kerana hati diibaratkan sebagai pohon pokok, dan sebahagian lain pula diibaratkan sebagai dahan pokok. Dapat dilihat di sini bahawa pohon merupakan pelindung bagi dahan dan cabang-cabangnya. Oleh itu, baik ataupun rosaknya cabang itu adalah bergantung kepada pohonnya. Iaitu adalah hati manusia. Hati ini baik, maka seluruh jasad akan jadi baik. Kalau hati itu tidak baik, maka seluruh jasad akan terkesan daripada hati, yang mencerminkan hati yang rosak itu. Baik. Maka kata pengarang kitab, demikian jugalah keadaan hati. Hati adalah raja bagi segala anggota tubuh yang lain. Jika rajanya baik, rakyatnya akan turut baik. Dan apabila rajanya rosak, maka rakyatnya juga turut rosak. Dengan demikian, mata, lisan dan perut yang baik dapat mencerminkan hati yang baik. Kata Dr. Ghazali, mata, lisan, perut akan yang menjadi yang baik akan terpancar daripada hati yang baik. Jadi hati ni dia kawal berapa anggota, tuan-tuan perempuan? Hati dia kawal 7 anggota. Tolong tulis, hati mengawal 7 anggota. Apa dia? Mata, line masih tak okey katanya. Okey. Baik, siapa yang nampak respon line masih tak okey, tolong beritahu tempat dia okey tak? Saya pun risau juga daripada sini yang tak okey. Sedangkan mungkin ada yang line okey. Baik. Mata, hati menjaga 7 anggota. Yang pertama, hati menjaga mata, menjaga telinga, menjaga mulut, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga perut, menjaga nafsu, menjaga akal. Ada 8. Hati mengawal 7 anggota. Bukan 7 anggota, 8 anggota. 8 deria lah, 8 deria. 8 panca indera. Mata, telinga, mulut. Tangan, kaki, perut, nafsu, akal. Habis itu akal macam nak kawal Ustaz? Akal ni, hati ni dia akan paksa akal untuk taat pada Allah. Macam mana hati boleh kawal mata? Yaghudduna absarahum. Hati akan tundukkan pandangan mata. Macam mana hati boleh kawal telinga? Hati tak nak dengar maksiat, tak nak dengar kata-kata yang membuka aib orang, tak nak mendengar benda-benda lara telinga. Macam mana hati nak kawal mulut? Hati akan kawal mulut, yang mana mulut tidak akan mengumpat dosa-dosa orang, tidak akan bercakap dan tidak menghina orang lain. Macam mana hati akan kawal tangan? Tangan ini akan banyak berinfak, akan melakukan ketaatan, akan meringankan tugas orang lain, akan banyak membantu orang. Itu hati mengawal tangan. Macam manakah hati nak mengawal kaki? Dia akan mudahkan seseorang untuk melakukan ketaatan. Itu hati mengawal kaki. Pergi tempat ibadah tanpa disuruh, laju je pergi. Itu hati mengawal kaki. Bagaimana hati mengawal nafsu? Hati mengawal nafsu, di mana nafsu yang membuat-buat ini tidak lagi merangsang dia untuk melakukan maksiat. Dia rasa seronok nak melakukan maksiat. Dia rasa seronok untuk bergaul bebas contohnya. Kerana apa? Kerana hatinya tidak tenteram. Dia duduk dengan orang, contohnya dengan laki-laki semua. Kalau laki dengan laki lah, perempuan dengan perempuan, dia rasa tak ada feeling. Dia nak kena duduk dengan berlainan jantina baru hatinya tenteram. Maka itu godaan hati, itu godaan nafsu. Maka hati ni boleh kawal nafsu. Hati boleh kawal, dipanggil perutnya. Macam mana hati boleh kawal perut? Perut tidak meminta untuk makan benda yang haram. Didoakan kepada Kak Mar WKN,
agar line clear balik. Amin ya rabbal alamin, ya. Ada tempat yang okey, ada tempat yang tak okey, risau juga. Tapi nak ceritanya, hati ni dia mengawal nafsu, hati mengawal perut. Perut ni kita selera makan, dan hati mengawal akal. Daripada akal tidak memikirkan perkara-perkara yang maksiat. Ya, silakan Kak Mar. Ya, kesian Kak Mar. Nasuk keluar balik dah sebab line tak clear. Tak apa, didoakan kebaikan berpanjangan buat semua, Allahumma amin. Oleh itu, kata Imam Ghazali, oleh itu, perhatikanlah hati kamu, lurus dan perbaikilah ia agar segala-galanya menjadi baik. Memang segala urusan yang terkait dengan hati merupakan masalah yang pelik, halus dan rumit. Kerana hati berada pada pelbagai lintasan yang datangnya daripada luar, sedangkan kehadiran lintasan tersebut adalah di luar bidang kuasa dan kemahuan kita. Ya. Sebab apa kita rasa kadang-kadang kita down? Kerana hati itu, setiap alam juga lain putus-putus lagi. Allahu Akbar. Didoakan semuanya baik-baik belaka, Allahumma amin, ya. Baik. Maka lintasan ataupun gangguan ini datang daripada luar. Hati tak boleh kawal. Ya, kita menjadi stres ataupun kalah. Kerana apa? Kerana kesan daripada dipanggil ujian ataupun rintangan yang kita tak boleh kawal. Benda tak boleh kawal. Kita tak boleh kawal situasi. Sama je kat JB, line putus-putus Ustaz. Allahu Akbar, ya. Kalau banyak tempat putus-putus, tempat saya lah kot nak putus-putus. Tapi tempat saya ni orang melawati kata clear. Wallahu a'lam, tak apa, kita doakan baik-baik belaka lah. Ya. Wallahu a'lam, tak apa, kita doakan baik-baik belaka lah. Baik. Jadi yang menyebabkan kita rasa down dan stres itu adalah apabila kita memikirkan benda yang di luar kawalan kita. Kita tak boleh kawal apa yang berlaku. Kita boleh kawal macam mana kita berinteraksi, kita bertindak balas terhadap perkara itu. Ya, ada benda kita tak boleh kawal. Apa kita tak boleh kawal? Kita tak boleh kawal perasaan orang pada diri kita. Ada orang suka kita, ada orang tak suka kita. Ada orang benci kita, ada orang sayang kita. Kita boleh kawal tak perasaan orang? Tak boleh. Yang kita boleh kawal adalah cara kita sayang dia, cara kita hormat dia, cara kita beri perhatian pada dia. Contohnya dengan pasangan, kita tak boleh kawal perasaan dia. Kenapa awak tak sayang saya? Kenapa awak tak jujur dengan saya? Kita tak boleh kawal. Yang kita boleh kawal adalah respon kita terhadap ketidakjujurannya. Kita boleh respon dengan kita berontak, kita marah dia, awak tak jujur dengan saya, ataupun kita buat baik. Tak apalah, Allah tahu apa yang kita buat. Abang tak jujur pun tak apalah, saya tak larang abang, sebab saya tahu Allah itu Maha Adil. Nampak tak? Maksudnya kita serahkan pada Allah Ta'ala. Ini orang yang hebatlah, tuan-tuan. Jadi dia tidak menghukum orang sebab orang ambil hak dia. Tetapi dia akan jadi sangat marah kalau orang ambil hak Allah Ta'ala. Itu beza. Beza orang yang betul-betul bersungguh melakukan ketaatan ataupun para wali Allah ni, dia tidak marah kalau orang tu ambil hak dia. Okey, saya okey katanya. Tapi kalau orang ambil hak Allah Ta'ala, maka dia akan bangkit. Awak ambil hak Allah, iaitu awak tak solat. Dia marah. Tapi kalau awak nak mengetepikan hak saya tak ada masalah. Sebab saya tidak menagih apa-apa simpati daripada manusia. Kalau itu yang awak nak buat, itu Allah tentukan. Ya. Tapi kalaulah awak mengambil hak Allah Ta'ala, maka saya kena bercakap, kerana hak Allah Ta'ala sedang diambil. Ya, kerana Allah tak pernah sia-siakan walaupun satu saat hak saya. Jadi saya tak boleh biarkan hak Allah Ta'ala diambil dengan awak tak solat. Solat sekarang. Contoh kita lah. Ya. Jadi kita tak boleh kawal orang lain. Kita hanya boleh kawal hati kita di saat berhadapan dengan situasi yang mengecewakan. Ada tak situasi yang mengecewakan? Banyak. Kasih sayang itu pada Allah, betul. Ya. Ya, dalam suasana, ya, kalau dalam kita berpasangan, FB tak bagi kerjasama pagi ni. Allah Akbar. Patutlah ramai orang yang masuk keluar. Saya minta maaf banyak. Ya, sebab apa? Sebab line tak clear. Tapi di Melawati line clear, ada tempat line clear. Ya, Kalau boleh keluar balik, masuk balik, tengok macam mana line dia. Baik.
Jangan keluar terus keluar. Rugi gitu majlis ilmu ni. Majlis yang kita dah istiqamah, kalau kita keluar tinggalkan, dia tak start balik. Kena start balik. Sebab kita nak ada konsistensi dalam majlis ilmu. Kita nak termasuk di kalangan orang yang Allah berikan masa, lalu digunakan amanah masa itu untuk melakukan ibadah. Sebab Allah akan tanya masa kita. Baik, selain itu, kita perlu perhatikan semula kepada 4 perkara yang telah disebutkan tadi sebelum ini, iaitu tulul amal, merasakan dirinya tidak akan mati. Lepas tu al-isti'jal ataupun al-ajilah, tergesa-gesa dalam urusan, dengki, dan juga takabbur. Ini 4 dosa hati ataupun maksiat hati. Tulul amal, panjang angan-angan. Yang kedua, tergesa-gesa, kelang kabut je dalam semua urusan. Kemudian berdengki, iri hati. Yang keempat, takabur. Takabur. Jadi 4 dosa ini dipanggil dosa hati. Penyusun sengaja menyebut 4 sifat buruk sahaja dari sekian banyak sifat buruk yang lain. Dan penyusun hanya menekankan agar kita menjaga diri dari keempat perkara tersebut. Ini kerana sesungguhnya semuanya penyakit ini adalah kebanyakan para orang alim dan juga para qari yang ada juga perasaan ini. Kita sering mendengar seolah-olah para orang alim kadang-kadang merasakan niat itu melakukan sesuatu kebaikan, maka kita nak jadi baik sepertinya, sedangkan dia sedang berperang dengan dirinya sendiri untuk mengikhlaskan amalan tersebut. Ya. Dan berhati-hati dengan sifat tulul amal. Lain putus-putus lagi. Allahu akbar. Tulul amal maksudnya panjang angan-angan. T-H-U-L-U-L. Tulul amal maksudnya panjang angan-angan. Orang yang panjang angan-angan ini termasuk penyakit hati. Didoakan. Allahu akbar. Kesian ramai yang panjang, yang line rosak. Tak apalah, saya kira kita tamat di sini saja, supaya sahabat-sahabat kita tidak rasa stres. Kita nak syarah lagi tapi banyak yang terganggu. Allahu akbar. Apapun juga, insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan setiap Rabu. Kita gunakan kitab ni, kitab Minhajul Abidin. Siapa ada boleh belilah dekat pasaran. Kitab Minhajul Abidin wasiat Imam Ghazali. Boleh dapatkan, dan kita akan bicarakan bab hati. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan, supaya sahabat-sahabat tak rasa stres sebab kena keluar masuk tak. Jadi apapun juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati. InsyaAllah. Qul madza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada yang tak boleh masuk pun, Allahu akbar. Tak apalah, kita berhenti di sini. Betul ustaz, lain tak elok. Allahu akbar. Baik, kita berhenti di sini. Aqul madza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.